Dialah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya hormati Tuan Imam Presiden Kuasa Masjid Tuan Kusik Putra Jamal Dulai Kanga Poleh, tuan-tuan pepada Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya dengan rahmatnya, diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan, diberi kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Untuk maklumat tuan-tuan, hari ini tarikh 18 September bersamaan dengan 30 Muharram. Dan hari ini tuan-tuan kita akan masuk ke tajuk baru kita berkaitan dengan suatu bab fiqh, iaitu larangan qiran. Qiran mengambil dua sekaligus kurma berjemaah. Cerita dia nak makan tuan, kita tak boleh pulun pergi ambil awal-awal itu terus ambil 2, 3, 4, 5 buah kurma tuan. Sepatutnya ambil satu dulu makan. Jadi apa cerita dia? Sebab apa Nabi larang? Kalau tuan ingat balik, qiran ni haji qiran, haji yang buat serentak. Haji umrah buat serentak. Kalau larangan qiran ni kita ambil serentak benda tu, tak kira lah berapa pun. Sebab apa? Kalau kita pergi tuan, memang orang nak kenuri. Tapi bila kenuri ni tak tahu berapa ramai orang belakang kita ni. Jadi pada patut dia awal tu ambil dulu seorang satu. Sekali kalau lebih ambil pula 2, 3, 4, terpulang lah. Tu cerita dia. Jadi apakah dalil, apakah hujah berkaitan dengan tajuk kita hari ni? Kita tengok sekali lagi tuan. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit tuan-tuan berkaitan dengan tauhid tuan. Tauhid ni apa dia tuan? Apa itu tauhid? Yang kita dah faham lah ni, betul tak apa yang Allah suruh dan Nabi suruh tuan? Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kita sering mendengar kata tauhid. Tauhid sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah unsur utama kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Modal terbesar bagi seorang hamba untuk meraih keridhaan Allah dan kecintaan Allah di dunia maupun di akhirat adalah tauhid. Okey, tauhid ni benda pertama lesen. Tauhid ni kita beriman pada Allah. Itu apa? Allah yang Esa, Allah yang satu. Kalau kita kata kita ni percaya Tuhan, ramai orang di luar sana percaya Tuhan juga. Kan? Macam-macam lah Tuhan yang di luar sana tu. Kan? Bagi agama-agama lain dia percaya juga Tuhan mereka. Tapi kita ni la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang disembah melainkan illallah, kecuali Allah, tuan. Jadi pertama sekali kena perbetul dulu tauhid kita kepada Allah. Tauhid sendiri secara bahasa berasal dari kata kerja wahada yuwahhidu. Artinya adalah menjadikan sesuatu atau meyakini sesuatu itu satu atau tunggal. Nampak? Tunggal, satu. Kalau bahasa kita yang paling tepat sekali, Esa. Esa ni bukan 3, bukan 4, bukan 5, dia satu, tunggal, kan? Jadi kita ni, kita beriman kata Allah itu satu, Esa. Jadi itu agama tauhid. Sebetulnya agama daripada Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Muhammad ni semua agama tauhid Allah yang satu. Dia perangi, jangan sembah berhala, jangan sembah matahari, jangan sembah bulan, jangan sembah benda lain kecuali illallah. Taghut tu benda selain Allah, itu nama taghut. Adapun yang dimaksud secara istilah tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada kekhususan yang dimiliki oleh kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang dijabarkan di dalam Al-Qur'an, yang dijelaskan oleh Allah sendiri dan dipaparkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi apa dia, macam mana nak tahu? Tengok balik Allah declare macam mana dalam Al-Quran. Dia cerita macam mana firman-firman Allah dalam Al-Quran cerita. Nabi cerita pula adalah hadis Nabi macam mana sifat-sifat Allah. Jadi semua tu kita kumpul balik, kita tahu siapa itu Allah, tuan. Tidak keluar dari 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan perbuatannya atau rububiyahnya. Hanya Allah saja, hanya Dia sendiri yang menciptakan alam semesta dan segenap isinya. Hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Hanya Dia sendiri yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Dan hanya Dia saja yang menentukan, yang berkuasa di alam semesta ini. Jadi kita tengok balik, apa semua dunia ni Allah yang buat. Semesta ni, alam ini, bumi ini, kan? Kita sendiri, semua itu daripada Allah, kan?
Jadi itu bukti kekuasaan Allah. Ini kemudian kekhususan ini dikelompokkan oleh para ulama dalam tauhid ar-rububiyah. Jadi kalau pecahan tauhid ni kalau tengok balik dia ada 3 pecahan, iaitu rububiyah, Rabb, Tuhan kita. Dia pencipta, dia memiliki semua ni. Kalau rububiyah ni agama lain pun percaya juga. Siapa buat langit? Allah buat. Bumi Allah buat. Bintang Allah buat. Dalam Quran cerita sendiri. Tanya orang apa tu musyrikin Mekah tu, orang Arab jahiliah, siapa buat langit? Allah, la yaqulullah, Allah buat. Bintang Allah buat. Matahari Allah buat. Jadi sebab apa semua berhala ni? Berhala ni lah nak sampai kepada Tuhan kami, Tuhan Allah, Tuhan kita ni. Nampak? Dia guna perantaraan. Itu beza dia. Kalau tanya mereka tu kan, mereka percaya Allah itu buat semua benda ni. Tapi tak, mereka guna perantaraan. Sama tu tanya yang tu semua sembah dia pun Tok Kong, Tok Pekong tu, sama juga dia tahu Tuhan tu ada. Yang sembah dia apa? Berhala, nak sampai doa kepada Tuhan-Tuhan mereka. Itu tuan-tuan. Jadi kalau kita kata lagu tu, tak ada beza. Tuhan cipta semua. Semua agama lain pun kata Tuhan itu cipta semua yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, kekhususan Allah yang terkait dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Hanya dia pemilik nama Ar-Rahman, sekaligus hanya dia pemilik nama dan sifat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang rahmatnya meliputi segenap makhluk. Hanya dia yang memiliki sifat tidak pernah lelah, tidak pernah tidur sedikit pun. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah sama sekali tidak disentuh oleh rasa ngantuk, apalagi tidur. Apa? Allah declare Allah maha berkuasa, Allah tidak tidur, Allah ini maha pencipta, Allah ini memiliki sesuatu penyayang, perahman. Jadi semua ini nama-nama Allah. Panggil asma'ul sifat. Itu nama-nama Allah. Yang kita baca Asma'ul Husna tu, nas'aluka ya man huwa Allah, sebagai tu 99 nama tu, betul tak? Ya, itu nama-nama Allah yang Allah beritahu. Adakah nama itu banyak tu saja? Wallahu alam. Nabi kata ada yang kita tidak ketahui, yang di luar sana lebih lagi tuan. Cuma kita tahu oh itu 99, Al-Quran cerita, hadis cerita, dihimpunkan 99 nama Allah. Adakah lebih? Wallahu alam. Itu nama-nama Allah tuan. Ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya yang maha sempurna. Kemudian para ulama mengelompokkan kekhususan-kekhususan ini dalam tauhid al-asma wa sifat. Rububiyah, Allah pencipta tadi, Allah memiliki segala sesuatu. Yang kedua, asma wa sifat, tentang nama-nama Allah. Okey, yang ketiga kan, kekhususan Allah yang ketiga terkait dengan perbuatan hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hanya dia, Allah Subhanahu wa taala, hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Maka kita wajib mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah yang disyariatkan, ibadah yang hak. Ini kemudian dikelompokkan oleh para ulama dalam tauhid al-uluhiyah. Kita faham ada 3 tauhid. Rububiyah tadi Allah pencipta. Agama lain pun kata Allah cipta macam-macam. Tuhan ni pun pencipta macam-macam. Yang ketiga, yang kedua ni asma' sifat kan? Allah maha penyayang, maha pemurah, dia pun kata. Tapi ketiga ni, yang akhir ni uluhiyah. Ini yang beza kita dengan agama lain. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Hanya Allah saja yang berhak kita percaya dan sebagainya, beriman. Uluhiyah ni yang bezakan kita. Jika kata yang lain tu, yang lain pun ada juga tuan. Tapi bila main yang ketiga ni, ini membezakan kita dengan orang yang lain tuan. Sebab apa? Serah pada Allah saja. Yang hentikan nombor ekor tuan, percaya Allah itu Tuhan kita. Sebab apa hentikan nombor ekor ni? Saja try. Kok ada lak, kok ada rezeki. Nampak? Dia tidak beriman 100% tentang Allah. Dia letak mungkin 95% saja ke Allah. 5% ni atas lak, atas nasib, atas ni. Itu yang dikatakan kalau buat lagu tu sama dengan orang di luar sana. Kita mesti 100% serah daripada Allah. La ilaha illallah tuan. Ini tauhid tuan. Kita faham. 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Jadi ini himpunkan tuan. Okey, tapi lagi tuan, ni tajuk minggu lepas tuan. Ulang kaji dosa orang yang mengambil tanah orang lain secara zalim. Cerita orang ambil tanah ni. Mengambil tanah. Okey, yang kedua ni tuan. Larangan menzalimi saudara sesama muslim. Ini tajuk minggu lepas. Yang tadi ni tajuk 2 minggu lepas. Okey, apa dalilnya? Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Cerita dia, kita ni sesama Islam bersaudara. Mengucap 2 kalimah syahadah, tak kira lah hang bangsa apa,
Cina, India ke, putih ke, Melayu ke, Arab ke, siapa ke, mengucap 2 kalimah syahadah, kita bersaudara, tuan. Hari itu tidak boleh menzaliminya, tak boleh kita buat lebih kurang dekat dia, dan tidak boleh pula menyerahkan kepada orang hendak menyakitinya. Kau ada orang lain musuh ke, nak ambil kawan kita ni, dia Islam, kita buat tak tahu, buat lega, jangan. Sebab apa? Nabi larang, dan kita serah dia kepada orang lain, tuan, untuk menyakiti dia. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, kalau kita bantu kawan kita, penuhi keperluan dia, dia keinginan dia nak buat apa sebagainya, bantu tolong dia, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Jadi cerita dia, tuan, nak bagi Allah tolong kita, langkah pertama kena tolong orang. Dengan tolong orang, baru penyebab kita ni Allah akan tolong. Nampak, tuan? Kalau kita tolong orang, baru Allah tolong kita. Kalau kita baik tarau mana pun, tapi bab tolong-nolong ni kita berkira, kan, macam-macam lah, kan, berkira, belagak sebagainya, sombong, tak, tuan. Selagi itulah Allah tak tolong kita. Sebab apa? Nak bagi Allah tolong kita, kita kena tolong orang dulu. Sebab itu Allah akan tolong kita. Barang siapa yang melapangkan kesulitan orang Muslim, kita bantu orang bagi hilang kesulitan, ada kesusahan, nescaya Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitannya di akhirat kelak. Dekat dunia ni tolong orang, ada orang masalah kita pergi bantu, ada orang dalam hutang kita bantu selesaikan hutang dia, ada orang di dunia ni apa yang ada benda-benda yang tak clear, kita boleh duit kita ke, wang ringgit ke, tenaga ke, doa ke, bantu. Apa jadi? Allah akan tolong di akhirat. Awak aku tolong orang ni tak boleh apa pun, kutlah dia nak upah aku, tolong buka tayar pancat, bagilah RM5, RM10. Nampak, kita mengharapkan balasan orang, tuan. Buat kerana Allah bagi akhirat kelak, tuan. Itu pertolongan yang paling utama sekali. Dekat dunia mungkin kali dapat lupa, tapi pertolongan Allah akhirat itu yang sangat kita berguna. Dan barang siapa yang menutupi kesalahan orang lain, seorang Muslim ni tutup aib orang, nescaya Allah akan menutup kesalahannya, aib dia kelak di akhirat. Dekat dunia ni ada kawan kita buat silap sebenarnya, kita tolong cover dia. Kesalahan macam mana? Mungkin maksiat ke apakah, tidak insaf. Jangan pergi cerita ke orang pula, buah mulut, dia ni dulu ni maksiat ni duk pi tu. Jangan, tuan. Kalau tuan buat cerita lagu, tuan, nanti tunggulah, tuan, Allah akan londeh, tuan. Allah akan cerita, tuan, apa keaiban tuan pula di akhirat kelak, tuan. Dunia ni mungkin lepas, akhirat tak boleh lepas, tuan. Cerita, tuan, bab maksiat, bab kesalahan orang, keaiban orang ni yang kita duk pi buka, duk pi korek, duk pi sebagainya, cari. Tak, tuan. Kalau bab pentadbiran, bab orang awam, amanah, pecah amanah ke apa ni, yang tu ya betul, kita kena bagi tahu, kena selesaikan. Jadi kalau bab maksiat, bab dosa personal ni, itu bukan kerja kita, tuan. Itu dia dengan Allah, tuan. Hadis Bukhari dan Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ni dari, tuan, cerita tentang tajuk minggu lepas. Okey, kita bisik lagi, tuan. Apa yang membuatkan Allah gembira? Kita lah ni nak bagi Allah gembira. Sebab bila Allah gembira, Allah suka kita, minta apa pun boleh, buat apa pun Allah perkenan, tuan. Jadi macam manakah kita nak buat Allah ini gembira? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apa yang paling membuat Allah gembira dari diri Anda? Apakah solat Anda? Apakah haji Anda? Ataukah sedekah Anda? Jawabannya tidak. Tuan, apa benda yang menyebabkan Allah gembira? Semayang kita kah hari ni subuh tadi kah? Haji kita kah hari tu tahun lepas kita pergi buat haji, umrah ke sebagainya, ataupun sedekah kita kah? Benda apa yang menyebabkan Allah gembira? Kita dah rasa 3-4 benda ni. Jawapannya tidak, tuan, bukan, tuan. Tetapi yang paling membuat Allah gembira dari diri kita adalah taubat yang kita lakukan. Benda paling Allah suka lah gembira apa? Taubat, tuan. Buat jahat, buat maksiat, buat apa, dia balik pada Allah, balik, dia insaf. Sebab manusia ni dia alpa, buat macam-macam, tuan. Kemarin buat pulak dah, contohnya. Sebab apa? Dia gali, tapi tak, dia bertaubat pada Allah, dia kembali kepada Allah. Itu yang Allah suka. Sebab apa? Bila dia melencong, dia gali, dia terbabah, dia sedar diri dia kembali kepada Allah. Itu menyebabkan Allah sangat-sangat gembira, tuan, dengan taubat kita. Penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan dari diri kita, itulah yang paling menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam banyak-banyak benda ni, solat Allah suka, puasa Allah suka, haji, umrah, ibadah semua ni Allah suka. Tapi yang paling Allah suka apa dia? Kita kembali kepada Allah, bertaubat. Jadi itu yang patut kita buatlah ni. Taubat, tuan, menyesal apa yang kita buat,
tidak kita untuk niat kita lakukan semula, tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim, sesungguhnya Allah benar-benar sungguh sangat gembira dengan tobatnya seorang hamba, melebihi kegembiraan salah satu di antara kalian. Nampak? Allah lebih suka orang gembira. Tengok hamba dia ni, walaupun kalau hamba tu gembira macam mana, Allah bagi perumpamaan macam mana betul manusia ni gembira. Jika kalian berada di atas hewan tunggangan kalian, kemudian kalian berada di padang pasir yang sangat luas, tiba-tiba hewan yang ditunggangi itu pergi meninggalkannya, padahal makanannya ada di situ, perbekalannya ada di situ, minumannya ada di situ. Cerita dia, ada seorang ni musafir naik bawa unta, makanan semua tu ada kat unta tu, jalan tengah-tengah padang pasir. Tiba-tiba tuan-tuan, hilang unta dia, makanan dia pun tak ada, semua tak ada, padang pasir gersang ni. Kita akan sedih tuan, akan kalang kabut, akan apa, akan resah. Sebab apa? Habis dah, makanan tak ada, minuman tak ada, unta pun tak ada, tinggal selai sepinggang. Sedih tuan. Sampai orang ini putus asa mencari hewan tunggangannya ke sana kemari, tidak menemukannya. Dia putus asa dan dibayang-bayangnya adalah kematian. Karena kelelahan, dia mendatangi pohon, kemudian berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Tiba-tiba Allah mengkuasakan hewan tunggangannya yang bersamanya ada makanannya, ada minumannya, ada perbekalannya. Tiba-tiba datang kepada pemiliknya, maka sang pemilik segera mengambil tali kekangnya, mengambil tali kendalinya, dan dia bergembira. Saking gembiranya dia mengatakan, bila main tu kita lah, tiba-tiba hilang apa semua, duduk sat rehat ke pokok tu, mai balik unta tadi, mai balik kenderaan kita tadi, jumpa cari hilang kan. Macam kita lah, hilang duit sebagainya, orang habaq jumpa ambil duit ni, seronok tak sangka. Ada apa? Ada 3,000 dalam ambil duit tu, contoh. Habis seronok, habis gembira tu kan. Kalau ikut tu muka monyok sedih. Sebab apa? Hilang barang. Kalau yang ni tuan, duduk tengah padang pasir, mati hidup tuan, tak tahu lagi nak pergi jauh mana, nak patah balik jauh lagi. Jadi kita berharap pada Allah. Tiba-tiba Allah bagi pula mai balik unta tu, bergembiranya lelaki tadi. Apa dia kata tuan-tuan? Ya Allah, engkau adalah hamba-Ku, sedangkan aku adalah Tuhan-Mu. Bila dia gembira sangat, terbalik ayat dia. Ya Allah, engkau adalah, kalau ikut Tuhanku, aku adalah hamba-Mu. Tapi bila dia gembira sangat, dia terbalik ayat. Ya Allah, engkau adalah hamba-Ku, aku adalah Tuhan-Mu. Nampak kata kalau kita gembira sangat ni, terlupa Ustaz. Apa kata tadi pun tak tahu dah. Gembira, sangat-sangat gembira. Itu manusia tuan. Tapi Allah lebih gembira lagi pada macam lelaki ni tuan. Sebab apa? Kalau hamba dia kembali kepada Allah, taubat kepada Allah kan? Itu yang Allah nak tuan sebenarnya. Sebab apa? Balik kepada Allah. Hebat tangan mana kita ke, cemerlang ke, terbilang ke, apa ke, kita di puncak jaya ke, balik kepada Allah. Kita buat maksiat ke, buat apa ke, benda-benda ni, kita balik kepada Allah, taubat tuan. Kalau kita berada di atas pun, ingat kata Allah itu yang Maha Berkuasa. Saking gembiranya sampai dia salat. Hadis Muslim tu nampak kata, itu perumpamaan dia. Nampak kata benda yang paling Allah suka ni orang yang bertaubat. Kita membuat Allah gembira. Sudahkah kita membuat Allah bangga dengan diri kita? Dengan apa itu? Dengan tangisan air mata yang kita panjatkan di malam hari karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertobat kembali kepada Allah. Ini adalah hal yang paling menggembirakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkit malam kan, bertahajud kan, buat witir sebagainya, kita doa kepada Allah, kembali kepada Allah, mengadu kepada Allah kan, menyerah pada Allah semua yang berlaku pada kita tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat dari hamba-hambanya yang melakukan maksiat di siang hari. Beritahu kan, malam hari Allah bentang tangan Allah di malam hari untuk apa? Siang tuan, manusia ni lakukan maksiat di siang hari, bertaubat di malam hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat dari hamba yang melakukan maksiat di malam hari. Jadi dan taubat ni terbuka 24 jam, pagi, petang, siang, malam, 24 hour buka. Kalau kedai 7-Eleven tu buka 24 jam, apa tu taubat Allah ni lagilah 24 jam. Tak ada tutup tuan. Bila tutupnya? Bila kita mati. Mati saja kita,
sakarat ni apa tu, nyawa kita naik ke halkum, time tu baru nak bertaubat, nak minta apa kepada Allah, tak guna dah. Sebelum matilah kita bertaubat, tuan. Jadi bila pintu taubat ni berakhir, sebelum kita mati. Kalau nak mati tu baru nak bertaubat, tak dah, tuan. Sebab tu Allah kata tadi, buat dosa di malam hari, Allah bentang tangan di siang hari. Buat dosa di siang hari, Allah bentang tangannya di malam hari. Nak apa? Bentang untuk terima taubat kita. Kalau kita buat maksiat, tuan, minta ampun. Jangan kita duk rasa Allah tak ampun dah dosa aku. Allah Maha Pengampun. Tapi kita ni kena minta. Dan niat kita pula tak mau ulang. Kok terulang juga, minta lagi, minta taubat, tuan. Taubat nasuha. Terbuat juga, minta lagi taubat. Itu yang Allah nak, tuan. Bukan kita ni angkuh. Walaupun kita ni alpa, tuan, yang kita angkuh pada Allah. Sudahkah kita mendatangi penantian Allah menunggu taubat kita? Sudahkah kita bertobat, beristighfar, meneteskan air mata karena menyesali dosa-dosa kita? Bertobatlah, berlarilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertaubatlah, tuan. Bertaubat ni sambil kita duduk saja ni, astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Minta, tuan. Duduk saja ni boleh. Dengan bertaubat, satu, dosa ampun. Kedua, Allah beri pahala. Ketiga pula, Allah beri rahmat, tuan, rezeki. Antara penyebab Allah bagi rezeki, hambanya yang bertaubat, berzikir dan astaghfirullah. Allah bagi. Bila hujan lama tak turun, tuan, dengan istighfar, Allah bagi turun hujan. Yang mana rezeki, tuan, anak mungkin tak dapat zuriat lagi, 5-6 tahun kahwin, 10 tahun, tak pun anak tu dapat seorang tu saja, tak dapat lagi. Beristighfar, tuan, Allah bagi rezeki ada anak, tuan. Istighfar, kan? Buatlah, tuan. Jadi doa pada Allah. Apa Nabi ajak, tuan? Buat seperti mana yang Nabi ajak kita. Ni tentang benda yang menyebabkan Allah itu gembira. Apa dia? Puasa iya, zakat iya, haji iya, tapi yang paling betul taubat pada Allah, kembali pada Allah, tuan. Okey, tajuk kita hari ni, larangan qiran. Qiran ni mengambil dua sekaligus kurma berjemaah. Contohlah saat lagi ni orang bagi nasi lemak belakang tu, kalau ada orang bagi hari ni, kan, ambil berapa? Ambil seorang satu. Kuku tu main lambat lah kali, lebih ada 10 bungkus. Orang tak ada dah, kita lah, kan, boleh ambil lah 2-3 pun tak ada masalah. Contoh. Tapi tak, kalau kita ambil awal tu seorang dua, orang belakang ni tak boleh apa, kan. Asal niat orang yang nak bagi tu nak bagi semua boleh. Tapi kita ambil 2, 3 ke. Jadi apakah dalil dia, tuan? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bahawa ia berkata, Rasulullah SAW melarang seseorang mengambil dua sekaligus, qiran. Jadi serentak. Ayak ni satu, kalau ada 2 botol, dia ambil 2 botol. Dia ambil satu je, tuan, sebenarnya. Itu melarang mengambil 2 sekaligus. Kalau bahasa dia qiran, sehingga temannya, rakannya yang lain mengizinnya. Ambillah 2, ambil tok rumah kata, ambillah, aku kenduri ni. Kalau benda tu banyak, ambillah 2-3 pun tak apa. Kok benda tu tak banyak mana. Sebab tok rumah ni bila dia kenduri nak pergi makan, nak pergi perhabis, makanlah perhabis. Tapi syarat dia setiap jemaah tu, tetamu jemputan dia rasa boleh makan semua. Tapi tak, kita ni kenduri main debu buffet tu dia pukul 12. Kita sauk macam nak makan 5 orang, 3 orang. Sedangkan kita ni, kan, baru mula. Jadi bukan tak boleh, boleh makan. Kalau lapar, ambil pula nanti kali kedua, kali ketiga. Tapi tak, kali pertama tu dia ambil banyak lah, tuan. Itu Nabi larang. Kalau izin teman dia, ambil lah. Apa kita teman kata, aku tak mau ni, makanlah abang aku dan sebagainya. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini larangan, tuan. Larangannya kita ambil apa saja benda, tuan. Kenduri ke, makanan ke, apa ke, kan. Jadi peruntukan dia, kalau tuan boleh ambil satu dulu permulaan tu. Kalau lebih ke apakah, tu cerita lain. Okey, apa ulama bincang dalam bab ni? Ibnu Battal ni berkata, larangan qiran, mengambil 2 butir sekaligus, merupakan tuntutan adab ketika makan. Kalau kita pergi kenduri pun bukan pergi ambil buah apa pergi buah limau ke, buah apa ke, tu dia ambil siap-siap. Buah 2 kita ambil satu dulu, kan. Buka puasa ke contoh, buah kurma depan kita ni, ambil satu makan dulu. Kalau ada banyak dalam tu, kan, sekotak ke, tak apalah, 2, 3 ke, 5 ke, contoh ambil yang ganjil. Itu cerita lain. Tapi nampak kata ni, kita pulun, kita harubah, kita tamak. Jadi demikianlah pendapat jumhur ulama. Bukan larangan ini berarti pengharaman, seperti Zahiriyah ni, ada ulama, ada kelompok yang dia zahir, dia ambil. Nabi larang tak boleh ambil lebih 2, 3. Tak, larangan ni kalau benda tu banyak boleh ambil lebih. Kalau benda tu sikit, satu sajalah, cerita dia.
Ni literal lagi. Ada orang buat lagu tu. Kerana memakan yang dihidangkan untuk dimakan adalah untuk dinikmati, bukan ditahan. Nama kenduri. Orang bagi makan kenduri, kita nak makan lah, habis. Tu cerita ada. Tapi kita kena ambil hak kita tu sendiri. Satu pinggan seorang. Nama pun dia panggil kenduri. Satu kepala RM7, satu kepala RM12, RM10. Sekali buah, sekali dengan bubuk, sekali dengan apa, kemah, kerusi semua. Dia main kepala kan. Jadi tuan rumah pun dah ada pertukaran untuk kita dah. Satu kepala seorang, satu set. Jadi kalau kita pi tu dah hujung pukul 4 petang dah, 3.30, banyak lauk lagi. Bubuh lah berapa kali pun. Makanlah banyak mana pun. Contohnya. Itu cerita dia. Okey, sebab itu dan juga kerana manusia berbeza-beza dalam hal makanan. Namun maksudnya pun sama jugalah. Kita ni badan kurus kering ni makan satu bungkus cukup lah. Di badan yang besar sedap ni nak kena makan 2-3 bungkus. Badan batuk lah tengok kan. Mula ambil sebungkus dulu, boleh ambil lagi, apa ambil pula, tak ada masalah. Jadi semua ni tengok timbang tara. Dia kata larangan 100%. Cuma nak abang kata janji semua yang boleh makan kenduri tu boleh makan. Semua yang hadir tu boleh menikmati. Tu cerita dia. Berapa bungkus pun nak makan, makanlah kalau benda banyak. Kalau benda sikit, kita kongsi secara sikit. Namun jika salah seorang dari mereka mengambil lebih banyak dari yang lainnya, maka hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Kalau benda tu diambil banyak, menyebabkan orang yang selepas dia nak makan tak boleh kan, itu bahaya balik. Itu yang Nabi larang tadi. Kalau benda tu kalau dibuat lagu tu benda banyak, belakang banyak lagi, tak ada masalah. Ini ulama bincang. Fathul Bari. Al-Qutubi yang lain pula berkata dalam mufhimnya, kaum Zahiriyah ni membawa larangan ini kepada pengharaman mutlak. Yang kena kelompok yang pegang liter ni, dia kata kedah Nabi larang tak boleh terus. Ini merupakan kejahilan, sebab salah faham. Walaupun Nabi larang lagu tu, tapi kalau tengok keadaan macam mana, rupanya kalau tengok semua tu kan, kalau betul benda tu banyak sebagainya, boleh kita makan lebih kan. Macam kita tengok kan, jangan semayang bila makanan dihidangkan. Nabi tak bagi semayang bila makanan duduk hidang. Tapi bila tengok balik, Nabi bila lapar dia makan dulu baru dia semayang. Ada ketika Nabi dia makan, orang azan, dia tinggal makanan, dia pergi semayang dulu baru dia sambung balik makan. Jadi cerita dia dua-dua boleh. Ikut keadaan kita. Kalau kita lapar sangat, makan siap-siap bagi perhabis. Kalau kita rasa aku ni sekejap lagi dah makan dan lagi ni, pergi semayang dulu lebih utama. Tu cerita dia. Ibn Umar tuan dengan azan dia duduk makan. Imam duduk baca surah dah, duduk makan buat lega lagi. Ibn Umar tuan. Ibn Umar ni anak Umar Al-Khattab ni, pantang Nabi buat dia akan buat, Nabi tak buat dia tak buat. Kalau tengok tadi, malas-malas dia ni. Orang duduk mayang dia tak pergi mayang, duduk makan lagi. Sebab dia lapar, dia makan. Kalau dia makan, dia masih mayang juga, hilang khusyuk dia. Duduk teringat tadi lauk macam mana, menantu sekejap lagi balas pula udang lipan beli 5 kilo. Sekejap lagi udang galah pula, sotong goreng tepung, cucu makan pula. Saya aku balik sekejap lagi, habis tinggal kuah contoh. Nampak kita dah hilang khusyuk. Jadi cerita dia semua itu tengok main peranan. Kita tengok dalam hadis-hadis yang menerangkannya, bukan tengok dalam satu sudut saja. Kemudian kita lagi di sini, dalilnya adalah pemahaman Ibn Umar bahawa hadis ini dalam memahami maknanya. Beliau tentu lebih faham makna hadis ini dan lebih tahu kondisinya. Dalilnya adalah perkataannya, kecuali seseorang diizinkan oleh saudaranya. Kalau orang tu bagi makan, ambillah 5 biji pun, 5 buah pun, 5 butir pun, tak ada masalah. Banyak lagi dalam rumah, banyak lagi kat dapur, ambillah banyak-banyak pun. Cerita dia tuan, kena berhati-hati dalam bab ni tuan. Bukan kata saya saja buat, sebab apa? Nak bagi semua orang boleh merasa. Dan benda ni pula nak bagi tahu apa? Sifat tu. Kita angkuh, kita sombong, kita bongkok, kita tak pikat orang lain. Itu Nabi larang. Nak makan ni tengok dulu. Benda itu untuk semua tuan. Okey, last sekali tuan-tuan, tentang buah kurma ni. Sebiji kurma boleh jadi sebesar gunung. Makan buah kurma sebiji saja, tapi buah kurma tu boleh jadi bukit tuan. Apakah dalil tuan? إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Di akhirat kelak ulama akan membawa pahala ilmunya. Ahli salat akan membawa pahala salat. Ahli puasa akan membawa pahala puasanya. Kita ni dekat dunia, kita pergi buat haji akan bawa pahala haji. Kita main ni sembahyang berjemaah akan bawa pahala sembahyang berjemaah kita. Sedekah kita akan bawa pahala sedekah. Itu semua orang akan bawa apa yang dia buat di dunia ini.
Ahli Al-Quran akan membawa pahala tilawahnya, sementara ahli sedekah akan membawa semua pahala ahli ilmu, ahli salat, ahli puasa, dan ahli Al-Quran. Kenapa? Karena dengan hartanya dia telah membantu tersebarnya ilmu. Dengan hartanya dia telah membantu pembangunan atau renovasi masjid, tempat ahli salat melakukan salat. Dengan hartanya dia memberikan makan orang-orang yang berpuasa. Dengan itu dia meraih pahala orang-orang yang berpuasa. Nampak tuan? Cerita tuan macam-macam. Pahala orang semayang, pahala orang puasa, pahala orang haji, macam-macam pahala orang. Tapi tuan, kalau kita nak ambil pahala tu macam mana? Kita sedekah. Kita buat masjid. Orang semayang dalam masjid ni, kita pun boleh habuan juga. Orang apa lagi? Buka puasa. Bagi dia buka puasa, kita jamu. Pahala puasa dia salin, duplicate satu mat kita. Pahala dia tak kurang, dapatkan dia 100%. Tapi kita ni yang jamu makan makanan kita, dia makan salin satu pahala dia sehari tu dapat kat kita. Nampak tuan? Dengan sedekah ni, dengan bagi makanan, bagi wang ringgit, ikut tuan-tuan. Jadi benda ni tuan-tuan kita tak buat tuan. Kalau kita tahu tuan, kita akan pulun-pulun untuk kita bersedekah. Dengan hartanya dia telah mencetak serta menyebarkan Al-Quran dan kitab-kitab para ulama. Semua pahala mereka akan diraih oleh ahli sedekah. Jadi benda tadi ni, orang yang ahli sedekah tadi, dia boleh kek sebab sikit untuk diri dia tuan. Jadi tuan, fastabiqul khairat tuan, banyaklah kita bersedekah tuan. Wallahi demi Allah, kelak di akhirat ahli sedekah adalah orang yang paling bahagia dengan pahala sedekah. Pahala besar yang tidak dia sangka-sangka. Antasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mithla al-jabal. Yang siapa bersedekah walau hanya senilai 1 biji kurma dari hartanya yang baik. Siapa yang sedekah tuan? Duit banyak, cara duit banyak. Duit sikit. Paling komen tak tahu tuan, duit tak nak ada hari tu, sebagainya habis banyak. Ada kurma tuan, sebiji kurma pun, tapi daripada sumber yang halal, yang baik-baik, apa jadi tuan? Allah tidak menerima kecuali dari yang baik saja. Allah akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Bila Allah terima tuan dengan tangan kanan dia. Dan apa kata apa? Allah terima betul-betul. Sebab apa? Ikhlas tadi. Kalau 1 juta bagi pun tak ikhlas, riak sebagainya, tak guna tuan. Dunia mungkin boleh nampak, cek TV tunjuk gambar sebagainya, surat khabar tunjuk sebagai berita, tapi tuan di sisi Allah, Allah tak terima sebab ada riak sebagainya. Tapi sebiji kurma tadi pun dengan hasil yang halal, dengan ikhlas tadi, Allah terima dengan baik, bahkan dengan tangan kanan Allah tuan. Allah akan memelihara dan mengembangkan pahala sedekah tersebut sebagaimana salah seorang di antara kalian melihara dan membesarkan kuda kecilnya, hingga kelak di akhirat tiba-tiba dia melihat pahala sedekahnya sebesar gunung. Allahu Akbar. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nampak tuan, buah kurma tadi kecil je, tapi pahala dia akhirat nanti dia besar macam gunung. Tepi tu Gunung Sami, Bukit Sami, tu jogging ke apakah, Gunung Medan kecil sikit lah tapi nama gunung. Pinung gunung buah Bukit Nakawan tu, gunung buah Wang Kelian ke, besar tuan. Jadi pahala kurma tadi besar sampai besar gunung. Nampak tuan? Jadi orang yang sedekah ni ikhlas dia, semua yang halal, tak kira lah berapa kupang pun, RM1 ke RM2 ke RM10 ke RM100 ke, sedekah tuan. Duk main subuh tu bagilah tabung apa, anak miskin apa, fakir miskin, apa tu anak yatim, pengurusan masjid, hari Jumaat lagi bagi lagi. Sebab itu yang kita akan ambil akhirat. Duit kita tu simpan dah ni 3 juta, 2 juta dalam bank, tak ketahuan halak tuan. Meninggal kita pula ingat nak boleh pahala duit tu, bergaduh anak-anak kita pula, adik-beradik pula, duit pulun. Nampak tuan? Tenlah lah kita ada duit kita ni, sedekah. Bukan bagi semua ke orang, tak. Tinggal abang keluarga kita tidak meminta-minta. Padahal patutlah bijak untuk kita mengurus harta-harta kita tuan, supaya harta kita ni bantu kita akhirat dan tak menyebabkan fitnah untuk orang yang selepas kita tuan. Dan Allah Alam tuan, saya berhenti dekat ni. Jadi kita baliklah pada agama tuan, perbanyakkan sedekah. Yang tadi ni perbanyakkan istighfar, astaghfirullah. Sebab apa? Benda itu Allah paling suka. Dan tajuk kita hari ni pula, kalau makanan apa pun jangan pergi ambil banyak lagi, buat seorang satu lepas tu kalau ada rezeki ambil pula repeat kali kedua, ketiga, keempat kah. Kalau kita tu lah kali tuan rumah kata ambil lah 5 bungkus, 4 bungkus kau apa kah, ambil lah
sebab dia izin, dia tahu kata benda tu banyak kan. Wallahu alam. Saya pun dekat ni untuk tajuk kita hari ni. Ada tuan nak tanya tentang tajuk kita, bab apa tu larangan kita qiran, ambil dua benda serentak tadi. Haji qiran, umrah haji buat serentak kan. Qiran ni kita ambil serentak. Jadi benda ni Nabi tak suka tuan. Sebab apa? Mungkin menyebabkan orang selepas kita tak boleh habuan dia, tak boleh merasa kenduri ke lauk ke apakah, cukup seorang satu dulu kan. Allah alam. Kenapa saya berhenti dah, insyaAllah tak ada soalan dah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.